Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi bersama cikgu. Kita belajar bahagian 3, bab 1 ubahan untuk matematik KSSM tingkatan 5. Dalam video bahagian yang ketiga ini, kita akan belajar tentang ubahan songsang. Standard pembelajaran ada 3. Yang pertama ialah menerangkan maksud ubahan songsang. Yang kedua, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Dan yang ketiga ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Untuk memahami maksud ubahan songsang, kita lihat satu contoh situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian sebagaimana yang digambarkan dalam gambar rajah ini. Dalam gambar rajah ini menunjukkan dua orang sedang bermain jongkan-jongkit. Untuk memastikan jongkan-jongkit ini berada dalam keadaan yang seimbang, individu yang mempunyai berat yang lebih besar perlulah berada lebih dekat dengan fulcrum. Jadi untuk berat ataupun jisim W yang lebih tinggi perlulah berada lebih dekat dengan fulcrum, iaitu nilai D-nya lebih rendah. Jika sebaliknya, jika W itu jisimnya adalah rendah, dia perlu berada lebih jauh daripada fulcrum. Jadi kita lihat di sini, ianya adalah berubah secara songsang. Kedua-dua pemboleh ubah ini adalah berubah secara songsang. Di mana apabila W bertambah, D berkurang dan sebaliknya. Jadi ini bermaksud dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita boleh tuliskan Y berubah secara songsang dengan X. Kita letakkan 1/X. Ini menunjukkan Y berubah secara songsang dengan X. Untuk memahami dengan lebih jelas tentang situasi harian yang melibatkan ubahan songsang, kita lihat pula contoh yang berikutnya. Chiang Mei mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan masa yang diambil oleh Chiang Mei. Masa yang diambil oleh Chiang Mei dengan laju puratanya. Jadi masa ialah diwakili oleh T, manakala laju puratanya diwakili oleh V. Dari segi logiknya, untuk mana-mana larian semakin meningkat masa, purata lajunya adalah semakin berkurang. Biasanya tenaga manusia makin lama makin perlahan. Jadi di sini kita lihat apabila T meningkat, purata laju V berkurang. Jadi ini contoh situasi ubahan songsang. Biasanya ubahan songsang ini berlaku dalam kadar yang sama. Contohnya jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda, contohnya di sini, masa asalnya 4 jam, jika bertambah 2 kali ganda bermaksud kita darabkan dengan 2. Jadi masa yang diambil adalah 8 jam. Apa berlaku kepada hal laju? Berlaku kepada laju purata. Jika laju puratanya asalnya 10.5, maka laju selepas 8 jam juga akan berkurang 2 kali ganda, iaitu kita bahagikan dengan 2. Sebab itulah di sini nilainya 5.25. Kita lihat latihan kendiri 1.2a. Jadual di sebelah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk memasang jubin di sebuah rumah. Nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja. Dua pemboleh ubah yang terlibat di sini ialah bilangan pekerja dan bilangan hari. Jadi untuk memudahkan kita letakkan pemboleh ubah bilangan pekerja ini sebagai mana-mana huruf, kita boleh letakkan X, manakala untuk bilangan hari pula kita boleh letakkan pemboleh ubah lain iaitu Y. Jadi nyatakan perubahan bilangan hari jika bilangan pekerja didarabkan dengan 2. Jadi di sini kita ambil satu nilai. 2 ini jika didarabkan dengan 2,
bilangan pekerjanya adalah bersamaan dengan 4. Apa berlaku kepada bilangan hari? Kalau kita lihat di sini, kalau asalnya bilangan hari 12, jika bilangan pekerja 4 orang, bilangan hari yang diperlukan ialah 6. Jadi daripada 12 dapat 6, ini maksud dibahagikan dengan 2. Jadi perubahan pada bilangan harinya, jika bilangan pekerja didarab dengan 2, tadi ialah kita bilangan harinya dibahagi 2. Jadi jawapan yang ini untuk bilangan harinya apabila bilangan pekerja didarabkan dengan 2, bilangan hari pula dibahagikan dengan 2. Okey, seterusnya nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja berkurang separuh. Jadi daripada bilangan pekerja ini kita lihat satu contoh 8 ini. Jika 8 berkurang separuh bermaksud 8 dibahagikan dengan 2. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi dari segi harinya pula, asalnya 3 hari, kalau bilangan pekerja dibahagikan dengan 2 akan mendapat bilangan hari bekerjanya adalah 6. So daripada sini asalnya 3 dapat 6 bermaksud didarabkan dengan 2. Jadi untuk perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja berkurang separuh adalah bilangan harinya bertambah 2 kali ganda. Bertambah 2 kali ganda untuk bilangan harinya. Kita belajar apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Jadi hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan songsang boleh ditunjukkan melalui bentuk persamaan dan juga bentuk graf. Jadi untuk memahaminya, kita tukarkan dahulu perkataan ubahan songsang ini. Contohnya, Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita boleh tuliskan Y berubah secara songsang. Perkataan songsang itu kita terus letak 1 per, ambil yang di belakang ini X. Ini adalah hubungan dalam bentuk ubahan. Jadi kita boleh tukarkan hubungan ubahan ini ke dalam bentuk bersamaan dengan cara menggantikan tanda ubahan kepada tanda sama. Kemudian letakkan perkali ataupun pemalar K di atas perkan dengan X. Jadi ini ialah dia dalam bentuk persamaan bagi suatu ubahan songsang. Jadi persamaan ini boleh diwakilkan dalam bentuk graf. Ada dua jenis graf yang boleh dilukis. Jadi untuk lebih jelas kita gantikan nilai K ini dengan satu nilai yang diketahui sebagai contoh Y bersamaan dengan 3 per X. Okey, persamaan ini boleh juga ditulis sebagai Y bersamaan 3X kuasa naikkan ke atas ia ialah kuasa negatif 1. Bagaimana yang telah dipelajari sebelum ini, bagi indeksnya kuasa negatif 1, bentuk grafnya adalah berbentuk hiperbola. Jadi untuk melukiskannya, paksi Y, paksi X kita labelkan. Jika graf Y melawan X, oleh kerana di sini X-nya kuasa negatif 1, jadi grafnya adalah berbentuk hiperbola. Graf yang sama juga kita boleh lukis dengan paksi Y tandaan yang berbeza. Paksi Y dan paksi X dengan tandaan yang berbeza. Contoh Y bersamaan 3 per X. Ini boleh juga ditulis sebagai Y bersamaan dengan 3 didarabkan dengan 1 per X. Sebagaimana contoh persamaan linear sebelum ini, Y bersamaan dengan 3X. X di sini kuasa 1. Jika kita lukiskan graf Y melawan X, Y melawan X, yang ini graf kuasa 1, X kuasa 1 ini adalah bermaksud graf garis lurus. Sama juga kesnya, konsep yang sama kita gunakan. Kita lukiskan graf di mana Y melawan, biasanya kita letakkan X. Jadi jika kita ambil semua ini, yang di belakang ini, tandaan untuk paksi X-nya sebagai 1 per X. Jadi bentuk ini menyerupai bentuk persamaan linear. Jadi menyerupai bentuk persamaan linear bermaksud graf yang terhasil adalah graf garis lurus yang melalui asalan.
Jadi inilah dia dua jenis graf yang boleh dilukis untuk mewakili hubungan baik ubahan songsang. Bagi kes ubahan songsang yang lain, contohnya Y berubah secara songsang dengan X kuasa N, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Perkataan songsang itu kita letakkan 1 per, ikut sahaja di belakang ini, X kuasa N. Di dalam bentuk persamaan, Y bersamaan dengan gantikan pemalah K per X kuasa N. Jadi di sini jika kita melukiskan graf Y melawan 1 per X kuasa N akan membentuk graf garis lurus yang melalui asalan. Dengan nilai K-nya adalah nilai kecerunan. Jadi untuk bentuk-bentuk ubahan songsang yang lain, kita boleh bacakan ataupun kita boleh tuliskan Y berubah secara songsang dengan X. Ini bentuknya. Bentuknya adalah sama, yang membezakannya adalah X tersebut adakah kuasa 2. Kalau kuasa 2 kita tulis X kuasa 2. Untuk kuasa 3, X kuasa 3. Untuk punca kuasa 2, letakkan simbol punca kuasa 2. Punca kuasa 3, letakkan simbol punca kuasa 3. Yang lain adalah sama. Sekarang cikgu tunjukkan cara menjawab soalan melibatkan ubahan songsang. Okey, latihan Kediri 1.2b nombor 3. Diberi bahawa G bersamaan dengan 0.15 dan hash bersamaan dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan hash jika, kita mulakan dengan A, G berubah secara songsang dengan hash. G berubah secara songsang dengan hash, kita tuliskan 1 per hash. Jadi untuk menuliskan hubungan, perlu dahulu mencari apakah nilai K. Jadi gantikan dengan tanda sama, gantikan K perkan dengan hash. Ganti masukkan nilai G dan nilai hash yang diberi untuk mencari nilai K. Jadi hash yang diberi ialah 0.15 bersamaan dengan K per hash-nya adalah 8. Jadi daripada sini K-nya adalah, kita darab silang, 8 didarabkan dengan 0.15. Nilainya adalah bersamaan dengan 8 darab 0.15. Nilainya adalah bersamaan dengan 1.2. Jadi hubungannya ialah ganti masuk balik dalam bentuk yang asal tadi, bentuk persamaan, gantikan nilai K. Jadi hubungannya ialah G bersamaan dengan K-nya 1.2 perkan dengan hash. Inilah hubungan yang pertama. Jadi cikgu akan tunjukkan satu lagi iaitu C. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3 hash. Punca kuasa 3 songsang itu sendiri kita letak 1 per punca, simbol punca kuasa 3. Di sini ialah 3 hash. Diselesaikan, tukarkan dalam bentuk persamaan. G bersamaan dengan K per punca kuasa 3 hash. Daripada sini K bersamaan dengan darab silang. D didarabkan dengan punca kuasa 3 hash. Jadi kita ganti masukkan nilai G-nya sebagai 0.15 didarabkan dengan punca kuasa 3 bagi hash iaitu 8. Jadi ini ialah 0.15. Punca kuasa 3, 8 ialah 2. 0.5 didarabkan 0.15 didarabkan dengan 2 bersamaan dengan 0.3. Dinilai K ialah 0.3. Jadi hubungannya ialah G bersamaan dengan 0.3 per punca kuasa 3 bagi hash. Ini jawapan untuk C. Soalan nombor 4, diberi Y bersamaan dengan 0.5 apabila X bersamaan dengan 16. Hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 0.04 jika, cikgu akan tunjukkan soalan C. C ini cara jawabnya, Y, tanda ubahan kita tukar kepada tanda sama, gantikan pemalah K perkan dengan X kuasa 1 per 2 ni sebenarnya punca kuasa 2 bagi X. Jadi terlebih dahulu kita cari dahulu nilai K iaitu nilai pemalar dengan cara mengganti masukkan nilai pemboleh ubah yang diberi iaitu Y dan juga X. Tempat Y gantikan dengan 0.5 sama dengan K per
X gantikan dengan punca kuasa 2, 16. Jadi 0.5 bersamaan dengan K perkan dengan punca kuasa 2 bagi 16 ialah 4. Didarabkan silang, K bersamaan dengan 0.5 didarabkan dengan 4 bersamaan dengan 2. Jadi, bentuk ialah hubungannya ialah Y bersamaan dengan K-nya 2 perkan dengan punca kuasa 2 bagi X. Daripada sini barulah kita boleh mencari nilai Y. Nilai Y apabila X-nya bersamaan dengan 0.04. Jadi, ganti masukkan tempat X dengan 0.04. Jadi, sini bersamaan dengan 2 perkan dengan punca kuasa 2 bagi 0.04 ialah 0.2. Jadi 2 dibahagikan dengan 0.2 bersamaan dengan 10. Jadi jawapan untuk C-nya ialah 10. Untuk D pula, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Jadi kita letakkan tanda sama perkali K perkan dengan punca kuasa 3 bagi X. Jadi di sini ganti masukkan Y-nya 0.5. K-nya kita cari. Okay, biarkan punca kuasa 3 bagi X ialah 1.16. Jadi daripada sini darabkan silang K bersamaan dengan 0.5 darabkan dengan punca kuasa 3 bagi 16. Menggunakan kalkulator, kita akan dapat 1.26. Daripada sini, tukarkan, masukkan nilai K ke dalam hubungannya. Y bersamaan dengan K kita gantikan di sini. K gantikan dengan 1.26 perkan dengan punca kuasa 3 bagi X. Daripada sini kita gantikan nilai X-nya dengan nilai yang diberi iaitu 0.04. Di punca kuasa 3 bagi 0.04. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 3.684. Jadi inilah jawapan untuk D. Soalan nombor 6. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin iaitu M yang beroperasi dan masa yang diperlukan iaitu T untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara songsang dengan M. Jadi daripada sini maksud T berubah secara songsang dengan M, kita letak 1/M. Soalannya, ungkapkan T dalam sebutan M. Jadi daripada hubungan ini, kita tukar dalam kesamaan T bersamaan dengan K/M. Jadi untuk mencari ungkapkan T dalam sebutan M, kita perlulah terlebih dahulu mencari nilai pemala K. Jadi untuk mencari nilai pemala K, gunakan pasang maklumat T dan M yang diketahui, iaitu nilai ini kedua-duanya diketahui. Jadi ganti masukkan T sebagai 10, K perkan dengan M gantikan dengan 6. Jadi darabkan silang K bersamaan dengan 10 darab 6, 60. Jadi untuk A, jawapannya adalah T bersamaan dengan K kita gantikan dengan 60 perkan dengan M. Jadi inilah dia hubungan ataupun ungkapkan T dalam sebutan M. Untuk soalan B pula, B tentukan nilai P dan nilai Q. Jadi untuk mencari nilai P, pasangan yang terlibat ialah kita gantikan T sebagai P, manakala tempat M gantikan dengan Q dengan 8. Daripada hubungan tadi yang kita kira di A, hubungannya ialah T bersamaan dengan 60/M. Daripada sini gantikan nilai T dan nilai M. So, nilai T gantikan dengan P, manakala M gantikan dengan 8. Jadi selesaikan 60 dibahagikan dengan 8 bersamaan dengan 7.5. Ini untuk jawapan bagi nilai P. Untuk mencari nilai Q pula, kita gunakan cara yang sama. Tempat M kita gantikan dengan pasangan ini. M gantikan dengan Q, manakala T gantikan dengan 4. Jadi daripada hubungan
yang diperolehi daripada A tadi, T bersamaan dengan T kita gantikan dengan 4, 60 perkan dengan, okey, bentuk ini ya. Bentuk hubungan ini, T gantikan dengan 4 sama dengan 60 per M, M gantikan dengan Q. Jadi untuk mencari Q, darabkan silang 4 darab Q, 4Q bersamaan dengan 60. Jadi Q-nya adalah bersamaan 60 per 4. 60 bahagi 4 bersamaan dengan 15. Jadi ini untuk jawapan Q. Sekarang kita lihat pula standard pembelajaran yang ketiga, iaitu bagaimana caranya menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Okay, kita teruskan dengan membuat latihan 1.2C, muka surat 25. Jadual di sebelah menunjukkan rintangan bagi seutas dawai yang berubah dengan keratan rentas jejari. Jadi ini jadualnya. Soalannya, tentukan sama ada rintangan R bagi dawai ini berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi untuk menentukan sama ada dia berubah secara songsang, R berubah secara songsang dengan J kuasa 2 ataupun bukan, jadi kita perlulah mencari nilai K. Jadi untuk mencari nilai K-nya daripada hubungan ini, R berubah secara songsang, letak 1 per J kuasa 2. Jadi kita perlu mencari nilai pemalah K. Nilai pemalah K-nya adalah, tadi kita tukar bentuk, bersamaan tak ada sama, letakkan K perkan dengan J kuasa 2. Jadi daripada sini K-nya adalah darab silang R J kuasa 2. Jadi daripada data ini, daripada jadual ini, kita perlu mencari apakah nilai bagi R J kuasa 2 untuk setiap data yang diberikan, untuk setiap nilai R dan J yang diberikan. Jadi ganti masukkan nilai R dan juga nilai J, kemudian kirakan. Satu didarabkan dengan RJ kuasa 2 ini. Untuk pasangan pertama, 1 didarabkan dengan 1.2 kuasa 2 akan dapat 1.44. 1.44. Jadi di sini ialah 1.44. Dengan menggunakan kiraan yang sama, ganti masukkan pasangan nilai yang lain. Menggunakan kalkulator, didapati bahawa nilainya akan dapat yang sama, iaitu semuanya akan dapat 1.44. Jadi semuanya nilai RJ kuasa 2 adalah sama. Oleh kerana nilainya adalah sama, iaitu nilainya adalah pemalar. Jadi oleh kerana nilai pemalar, bermaksud pemalar, nilai K-nya adalah pemalar ataupun nilainya sama, bermaksud R adalah berubah secara dia, R berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi itu untuk bahagian A. Untuk bahagian B pula, hitung jejari dawai dalam milimeter jika rintangannya ialah 25. Jadi daripada hubungan ini, kita nanti masukkan nilai K tadi. Jadi masukkan hubungan antara R dan J. R bersamaan dengan K tadi semuanya ialah 1.44. Dibahagikan dengan J kuasa 2. Jadi ganti masukkan nilai R-nya sebagai 25. Jadi R 25 bersamaan dengan 1.44 dibahagikan dengan J kuasa 2. Okay, darabkan silang, kita akan dapat J kuasa 2 di sini. 1.44 tukar tempat. 25 turun ke bawah, J kuasa 2 naik ke atas. So, kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 0.0576. Jadi ini untuk J kuasa 2. Untuk J sahaja, punca kuasa 2 bagi 0.0576, kita akan dapat 0.24 mm. Jadi untuk B ialah jawapan 0.24 mm. Dalam penyelesaian masalah yang kedua, bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam tetap berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya P. Jadi pemboleh ubah yang terlibat di sini ialah B. Okey, B ialah bilangan kubus. B ialah bilangan kubus.
Satu lagi pemboleh ubah ialah P. P ini merujuk kepada sisi. So, sisinya. Jadi hubungannya diberi bahawa B berubah secara songsang dengan songsang 1/kuasa 3 sisinya P. Maksud P kuasa 3. Dibetulkan hubungan B bersamaan dengan K per P kuasa 3. Jadi kita perlu mencari nilai K terlebih dahulu menggunakan maklumat yang diberi iaitu B dan P. Okay, tempat B gantikan dengan 16. Okay, K perkara dengan P gantikan dengan 1/5 kuasa 3. Jadi K di sini kita darabkan silang. 16 didarabkan dengan 1/5 kuasa 3 akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 54. Jadi hubungannya ialah B bersamaan dengan K tadi 54 perkan dengan P kuasa 3. Ini ialah untuk soalan yang bahagian pertama hubungannya. Okay, yang berikutnya ialah hitung nilai P apabila B bersamaan dengan 250. Jadi B kita gantikan dengan 250. 54 perkan dengan P kuasa 3. Diselesaikan, tukar tempat. P kuasa 3 bersamaan dengan 54 perkan dengan 250. Okey, dibahagikan, kita akan dapat 54 bahagi 250 akan dapat nilainya bersamaan dengan 0.216. Jadi P sahaja punca kuasa 3 bagi 0.216 akan dapat 0.6 cm. Jadi inilah jawapan untuk P. Soalan penyelesaian masalah yang terakhir. Bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 bandul P. Jadi dua pemboleh ubah yang terlibat di sini ialah A iaitu bilangan ayunan. Dan satu lagi pemboleh ubah P, ini ialah panjang bandul. Kita lihat hubungannya A berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Okey, kita letakkan 1 per punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Panjang bandul P. Jadi punca kuasa 2 P. Dalam tempoh yang tetap. Diberi bahawa bilangan ayunan tadi merujuk kepada A, diberi 9. Apabila panjang bandul tadi merujuk kepada P. Panjang bandulnya ialah 36. Jadi daripada maklumat ini kita boleh mencari nilai K. Jadi bertukarkan kepada bentuk persamaan. A bersamaan dengan K perkan dengan punca kuasa 2 bagi P. Okay, masukkan, gantikan nilai A sebagai 9. K kekalkan perkan dengan punca kuasa 2. P gantikan dengan 36. Jadi 9 bersamaan dengan K per punca kuasa 2 36 ialah 6. Jadi untuk mencari K, kita darabkan silang. 9 darab 6, 54. Jadi hubungannya ialah A bersamaan dengan 54 perkan dengan punca kuasa 2 P. Jadi seterusnya, hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunannya ialah 15. Bilangan ayunan tadi merujuk kepada A. Diberi A sama dengan 15. Jadi kita perlu mencari panjang bandul. Panjang bandul itu ialah P. Jadi ganti masukkan nilai A ini ke dalam persamaan. Okay, A. Okay, ini persamaannya. A bersamaan dengan 54 perkan dengan punca kuasa 2P. A gantikan dengan 15. Bersamaan dengan 54 punca kuasa 2P. Naikkan ke atas. Punca kuasa 2P bersamaan dengan 54. Okey, turunkan ke bawah, tukar tempat, dibahagikan dengan 15. Bersamaan dengan, ini adalah bersamaan dengan 3.6. Jadi untuk mencari P sahaja bersamaan dengan 3.6 kuasa 2. Nilainya adalah bersamaan dengan 12. Okey, kita kirakan 3.6 kuasa 2
bersamaan dengan 12.96. Jadi inilah jawapan untuk panjang bandur ringkas jika bilangan ayunannya adalah bersamaan 15. Alhamdulillah, selesai video bahagian yang ketiga untuk bab yang pertama, Matematika SSM tingkatan 5. Jumpa lagi dalam video bahagian yang keempat. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan kepada rakan-rakan anda juga.